Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu petikan berita daripada Harapan Daily, dipetik daripada Harapan Daily, menulis, calon Perikatan Nasional bukan Islam, jadi pengurusi tahfiz. Persoalan ini amat mengejutkan kita sebagai pemerhati politik khususnya dalam kempen PRN terkini ini. Sehingga tajuk utama dalam Harapan Daily ini menulis, calon Perikatan Nasional ditangkap atau dianggap, maafkan saya, calon Perikatan Nasional dianggap tangkap muat. Netizen minta beritahu lokasi pusat tahfiz. Wah, sampai tersalah-salah kita sebut gara-gara ternampak berita yang betul-betul menarik ini. Jadi menjadi persoalan ialah calon Perikatan Nasional bukan Islam jadi pengerusi tahfiz. Seorang calon pengerusi Perikatan Nasional PN bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bahau dianggap sebagai calon tangkap muat lantaran mencetuskan banyak keraguan berhubung latar belakangnya. Paling dilihat menjadi bahan sendaan orang ramai ialah kerjaya PM Kumar sebagai pengerusi pusat tahfiz Al-Quran. Walaupun dia calon bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat Negeri Sembilan. Poster kempen calon berkenan yang turut dimuat naik di TikTok Kumar yang kononnya memperoleh diploma dalam pengurusan perniagaan dari Bethel Faith University itu tular di media sosial. Menerusi deretan komen di TikTok, Ketua DHPP kawasan Jempol itu, rata-rata warganet mempersoal siapa sebenarnya Kumar, termasuk bertanyakan lokasi pusat tahfiz yang dipengerusikannya. Malah, orang ramai juga mempertikai bagaimana calon PAS berusia 54 tahun itu boleh selamba menggunakan gelaran doktor tetapi kelayakannya hanya diploma. Memanglah kan macam-macam kesilapan sekarang berlaku. Yang baru-baru ini pun berlaku juga dalam pencalonan penamaan calon sehingga netizen pun boleh lihat dalam kesilapan itu yang dikatakan kesilapan teknikal yang biasa kita dengar yaitu copy paste, sehingga 4 calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri untuk calon PAS mempunyai tempat persekolahan yang sama sehingga netizen mengatakan adakah mereka sekelas. Rupa-rupanya berlaku kesilapan dalam teknikal penulisan tersebut. Jadi ada netizen cakap, itulah budaya copy and paste. Kata seorang netizen, salam Ustaz Kumar, lokasi pusat tahfiz, anak buah saya nak join, kata seorang penulis. Copek latuan, kek mano pusat tahfiz tu, game nak daftar tu. Itu tulisan seorang daripada orang Kelantan. Ada juga yang bertanya, pengerusi pusat tahfiz mana tu? Tahfiz Al-Quran mana tu? Letak nama please, kata seorang lagi. Dahsyat diploma, tapi title doktor, semua title lah dia balun. Demikian antara komen warganet di TikTok Kumar. Sehubungan itu, orang ramai berharap agar rakyat, terutamanya pengundi Bahau, menolak calon tangkap muat yang dilihat sanggup berbohong secara terang-terangan. Namun ada yang berpendapat kemungkinan untuk berfikir secara rasional itu mungkin tidak wujud dalam kalangan penyokong tegar PAS yang kerap digelar netizen sebagai walaun. Letaklah apapun walaun tetap percaya, kata pengguna TikTok Jibun@85. Kumar atau nama tertera dalam senarai SPR, Kumar S. Paramasivam, akan berdepan dengan calon Pakatan Harapan PH yang juga penyandang Teo Kok Seng dari DAP. Dia adalah antara 3 calon bukan Islam dari DHPP Negeri Sembilan yang diumum sebagai calon Perikatan Nasional pada PRN Negeri Sembilan 12 Ogos ini. 2 lagi calon DHPP yang mewakili PN ialah N. Santes Kumar Dun Mambau dan S. Sagu di Dun Lukut. Saudara-saudara sekalian, itu adalah berita dipetik daripada Harapan Daily yang saya bacakan sebentar tadi yang memang menarik perhatian kita sampai berbelit-belit lidah kita nak baca kerana komennya ditulis dalam bahasa yang pelbagai. Tapi yang pastinya, netizen sekarang ni, awas kita semua. Netizen kita sekarang ni, mereka ni nampak kecil kesilapan macam manapun.
sekecil tai lalat pun boleh dilihat netizen. Jadi hati-hatilah. Ada kebaikan, ada keburukannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sekarang kampanye PRN di 6 buah negeri makin panas dan makin panas. Hari ini Anwar Ibrahim mengatakan sesuatu perkara yang kita tunggu-tunggu untuk keharmonian Malaysia. Dan pastilah apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim ini adalah untuk menjaga Malaysia yang kita cintai ini daripada dirosakkan oleh khususnya ahli-ahli politik yang mahu menang, mahu berkuasa. Sehingga sanggup melanggar, sehingga sanggup melepasi garisan merah yang ditentukan oleh pihak berkuasa negara kita, khususnya PDRM, dan juga telah dititahkan oleh Raja-Raja Melayu mengatakan bahwa jangan lepasi garisan merah ini. Garisan merah yang dimaksudkan itu ialah 3R. Yang melibatkan Raja-Raja Melayu, melibatkan bangsa dan agama, dan melibatkan bangsa dan juga melibatkan agama. Namun demikian, tindakan beberapa pemimpin yang terdesak mahu menang sehingga sanggup juga melanggar 3R itu menyebabkan Anwar Ibrahim menyatakan, saya tidak akan simpati pada orang yang ingkar kuasa raja-raja. Saudara-saudara sekalian, untuk pengertian kita semua, di Malaysia ini yang menaungi kita, yang payung terakhir negara ini, ataupun dengan kata yang lain, yang menentukan negara ini berdaulat ialah negara raja-raja, khususnya Raja-Raja Melayu yang ada di Malaysia, yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau raja ini tidak dihormati oleh orang lagi, maka negara ini akan kucar kacir. Oleh sebab itulah Anwar kata, saya tidak simpati pada orang yang ingkar kuasa raja-raja. Saya menyokong sebagai seorang pencipta keamanan di Malaysia yang juga pemerhati politik bebas, saya mengatakan bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar ini. Apapun yang mereka kempenkan, apapun yang mereka katakan, semuanya boleh kita terima. Untuk menanglah kan, apa nak kata, apapun mereka kata, memang nak menang. Janji palsu kah, manifesto palsu kah, tipu-tipu kah, chip semua kah, apapun yang mereka buat pada waktu PRN ini, khususnya kempen, kita tak pedulilah. Terpulanglah pada rakyat untuk menilai. Tapi kalau sudah melampaui batasan garisan merah yang saya katakan tadi, melibatkan 3 hari itu, saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak perlulah simpati pada orang yang ingkar kuasa raja-raja itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengecam tindakan individu tertentu yang menggunakan titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, yang disunting bagi tujuan politik. Kata beliau, dia tidak akan bersimpati dengan mana-mana pihak yang tidak menghormati institusi diraja. Kita ada perlembagaan yang kita patuh. Jangan buat pasal, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak bersimpati atau tidak simpati pada orang yang cuba mengingkari kuasa raja-raja, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan di Kuala Pilah malam tadi. Mengulas lanjut, Anwar berkata, mereka yang tidak berpuas hati boleh membidasnya, tetapi mereka tidak boleh menyentuh tentang raja-raja Melayu. Kamu boleh maki hamun Perdana Menteri hari-hari sepuas hati kamu. Itu hak kamu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya tidak ambil tindakan. Saya tidak ambil tindakan melainkan kalau fitnah itu terlalu berat. Sebaik saja kamu sentuh raja, memang kamu cari penyakit dan malapetaka, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam menerusi satu kenyataan, orang kaya bendahara Seri Maharaja Muhammad Zahidi Zainuddin berkata, pihaknya membuat laporan polis Sabtu lalu berhubung tindakan seorang wanita yang memuat naik satu klip video yang memberi gambaran seolah-olah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah adalah penyokong PAS. Katanya, perbuatan itu bukan sahaja tidak beretika, malah secara tidak langsung mencemarkan nama baik Baginda Sultan yang memerintah negeri Perak. Katanya, cara klip video itu diolah telah mengaitkan dan mengheret secara langsung atau tidak langsung kedudukan seorang raja pemerintah untuk tujuan politik kepartian. Ditegaskan bahwa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin
Muzuiddin Shah tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik, kata Anwar Ibrahim. Muhammad Zahidi berkata video yang ditularkan itu merupakan petikan sebahagian kecil titah Sultan Nazrin ketika itu pemangku Raja Perak. Saudara-saudara sekalian, menurut beliau, tindakan yang dilakukan itu dipercayai bertujuan untuk mempengaruhi pengundi agar menyokong PAS dalam suasana menjelang pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini. Muhammad Zahidi seterusnya menjelaskan titah baginda itu syarat menghuraikan sejarah antara PAS dan UMNO selain peringatan kepada kedua-dua parti untuk mencari jalan menjalinkan persefahaman dan kerjasama meskipun memilih pendekatan politik yang berbeza. Titah baginda mengandungi 7.500 patah perkataan dan mengambil masa 90 menit semasa disahirkan. Bahagian yang memuji PAS hanyalah petikan pendek, begitu juga pujian terhadap UMNO. Oleh itu, tidak timbul bahawa baginda hanya memandang tinggi kepada PAS, kata beliau. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hasan Basri juga mengesahkan menerima 20 laporan berhubung penularan video yang dimanipulasi pihak tertentu bagi tujuan meraih sokongan politik. Siasatan berhubung kes ini katanya dirujuk kepada Bukit Aman. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ialah ada netizen mengatakan inilah tindakan terdesak nak menang, kata mereka. Ada juga yang mengatakan hanya orang yang dapat menghidu kekalahan diri sendiri yang akan sanggup melakukan perbuatan jahat dan tidak beretika sehingga sanggup menyunting ucapan titah yang dipertuan titah Sultan Perak tersebut. Jadi, adakah anda setuju dengan pendapat netizen itu? Hanya mereka yang terdesak mau menang dan hanya mereka yang boleh menghidu kekalahan diri sendiri yang sanggup melakukan apa sahaja. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu paling hangat pada petang ini ialah adakah Muhyiddin Yassin akan disiasat sepenuhnya dalam akta hasutan. Ini gara-gara Muhyiddin menyentuh isu kalimah Allah tak menghormati titah Raja Melayu. Seperti yang kita tahu, pada Jun yang lepas, Sultan Selangor telah pun bertitah. Semua pihak tidak boleh mempolitikkan, membangkit atau membahaskan isu penggunaan kalimah Allah sehingga Majlis Raja-Raja membuat keputusan muktamad. Namun demikian, di dalam satu ucapan yang disampaikan oleh Muhyiddin baru-baru ini berkaitan dengan kes Allah, beliau mengungkap ataupun menggunakan isu ini, memberikan ucapan berkaitan isu Allah di dalam kempen pilihan raya beliau. Dengan mengatakan, kes Allah Anwar tak rayu, beza tak soal Muhyiddin. Perkara ini mengejutkan kita semua kerana ianya telah pun sebenarnya melanggar titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dengan ini, DAP telah pun membuat keputusan. Beberapa pemimpin daripada DAP telah pun membuat laporan polis berkaitan dengan ucapan tersebut kerana telah pun memainkan isu 3R, iaitu kaum, agama dan raja-raja. Ahli Parlimen Bukit Bendera, Serlina Abdul Rashid membuat laporan itu pada Isnin lalu, menggesa polis menyiasat Muhyiddin di bawah Akta Hasutan dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Ini adalah satu perilakuan ataupun perilaku hipokrit PN apabila mereka sendiri menggunakan isu 3R untuk PRN yang berlangsung ketika ini, kata beliau. Niat mereka tidak bukan untuk menimbulkan kebencian dan ketakutan dalam kalangan pengundi terhadap PH, kata pemimpin itu. Dengan itu, hari ini akhirnya Menteri Keselamatan Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution Ismail tampil menyatakan bahawa Muhyiddin menyentuh isu kalimah Allah tak hormati titah Raja Melayu. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dibidas kerana tidak menghormati titah Raja Melayu yang mahu semua pihak
tidak membangkitkan isu penggunaan kalimat Allah sehingga Majlis Raja-Raja membuat keputusan muktamad. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nursyidin Ismail berkata, ucapan Muhyiddin di Kapar Selangor pada Ahad lepas yang menyentuh isu tersebut menunjukkan pemimpin utama PN itu tidak menghormati nasihat Raja Melayu. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat raja-raja, percayalah orang macam ini tak akan menghormati sama sekali rakyatnya sendiri, kata beliau. Dia akan terus bernafas dalam politik dengan cara memainkan isu seperti ini, walaupun Majlis Raja-Raja nasihat sebaliknya, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat PKR Kedah. Sultan Selangor pada Jun bertitah supaya semua pihak tidak mempolitik, membangkit atau membahaskan isu penggunaan kalimat Allah sehingga Majlis Raja-Raja membuat keputusan muktamad. Sultan Sarafuddin Idris Shah mengizinkan isu itu dibincangkan dalam Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia pada Ogos dan hasilnya akan diangkat ke penelitian Majlis Raja-Raja pada Oktober. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia, kita langsung tak mahu ada berlaku ketidaktentraman awam. Dan yang lebih penting lagi ialah apa yang berlaku dalam PRN, kempen-kempen ataupun kemenangan kepada ahli-ahli yang berhormat, yang calon-calon yang bertanding, tidak akan membawa apa-apa makna sekiranya negara ini dalam keadaan tidak tenteram. Dan apalah maknanya mereka menang kerusi kalau negara ini kucar-kacir kerana satu titik nila menyebabkan susu sebelanga itu rosak. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya mengikut nasihat atau titah sultan-sultan Melayu. Kerana mereka, sultan-sultan yang ada di Malaysia ini, atau raja-raja yang ada di Malaysia ini, ialah payung kepada kedaulatan negara. Kalau kita tidak lagi bergantung pada mereka, pada sultan, dulu yang maha mulia sultan-sultan Melayu, raja-raja Melayu, siapa lagikah yang dapat melindungi kita? Itu persoalan dia. Jadi, kalau ada orang yang tidak menghormati titah Raja Melayu, apa pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.